Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, ikhwatul iman, dengan limpah kurnia daripada Al-Ghafur Asy-Syakur, kita menyambung kelas kita syarah kepada Hisnul Muslim. Kita menyambung pada muka surat 76 ke depan, iaitu kita masuk, kita dah tengok dah yang perkara ketiga itu. 76 berkenaan dengan hadis Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bizikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kesihatan pada tubuhku, mengembalikan ruhku kepadaku, dan mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini disebut dalam riwayat At-Tirmizi dengan kedudukan riwayat yang sahih. Penulis ikhwan macam biasa dia nak kita faham perkara-perkara penting. Di antaranya pada riwayat ini ada perkataan afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah merujuk kepada makna segala puji bagi Allah yang afani fi jasadi. Kata afani berasal daripada mu'afah, yang artinya pelindungan Allah terhadap seorang hamba dari mara bahaya dan bencana, iaitu seperti menjaganya dari semua binatang berbisa, serangga, mematikan, bencana yang datang pada malam hari, dan yang semisalnya. Hamba tadi memujinya ketika dia bangun dari tidurnya dalam kondisi terjaga dari segala mara bahaya. Itu yang penulis nak kita faham dahulu ikhwan, iaitu Alhamdulillah allazi afani fi jasadi. Afani bermakna mu'afah, bermakna mu'afah. Kita kata suatu perlindungan, satu keafiatan, kesejahteraan Allah bagi pada jasad itu. Kita buka mata, kita boleh nampak bukti daripada Allah kepada kita bahawa kita berada dalam keadaan dilindungi oleh Allah. Jadi untuk itu Allah memberi wahyu kepada Nabi dia untuk memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi afani fi jasadi. Ini ada pelajaran penting ikhwan. Apa dia pelajaran penting? Seorang Muslim dia bangkit pagi, perkara pertama dia sebut adalah Alhamdulillah. Apa dia tak kata lagi? Bangkit tidur dia kata Alhamdulillah. Sama ada dia melihat nikmat Tuhan dengan mata kasar, ataupun dia belum lagi merasakan apa-apa nikmat sampai pada dia. Seorang Muslim yang ada iman, dia akan hidup dengan Alhamdulillah. Dia berbeza dengan orang yang tidak ada iman, maka dia tidak tahu nilai makna al-madh,
al-madhu, iaitu pujian, sanjungan, pujaan, apa-apa nilai dia. Kerana Allah Ta'ala ni ikhwan, dia suka dipuji. Jadi bila hamba tu membalikkan puji kepada dia, dia ada nilai dia. Al-madhu, madah, pujian itu diberi kepada Allah, diberi kepada yang menyukai pujian. Ada orang dia tak suka dipuji, kita bagi puji itu tak ada makna ke dia. Maka kerana dia lebih suka tak dipuji, maka dia lebih selesa kalau dia tidak dipuji. Kata, saya kurang selesa, sahabat dulu cakap lagu tu pasal saya. Tapi Tuhan, dia suka dipuji. Hamba bangkit, hamba tu kata alhamdulillah. Allazi afani fi jasadi, itu adalah kita kata apa? Itu adalah suatu apa itu? Apa Melayu panggil? Kita mencari sebab saja nak sebut kita puji. Sebenarnya kalau allazi afani fi jasadi, kalau tak ada pun perkataan alhamdulillah tanpa di belakang itu sudah cukup. Kerana Allah layak dipuji ketika dia memberi nikmat, dan ketika dia menguji kita dengan bala, dia layak dipuji. Allah layak dipuji ketika dia menghujankan kita dengan nikmat demi nikmat, dan dia layak dipuji ketika dia uji kita dengan kesakitan yang belum ada ubat. Dia layak dipuji. Dia buat turun mudarat pun dia layak dipuji, dia buat turun nikmat pun dia layak dipuji. Jadi sepatah perkataan alhamdulillah itu sudah menyebabkan Tuhan terlalu seronok kepada hamba. Sebab apa? Hamba buat benda paling dia suka. Apa benda Tuhan paling suka? Dia dipuji, dia dipuja, dia ditatang, dia disanjung, dia disebut di mulut dan di hati. Betapa kesempurnaan, kemuliaan, keagungan itu semuanya milik dia. Dia cukup suka benda tu. Alhamdulillahi, alhamdulillahi. Dan kebetulan ikhwan, orang kita tahu kerana ini perkataan Arab. Al-madah dalam bahasa Arab, madah, puji, al-madhu, puji, based on perkataan dia itu, dia akan sebut puji apabila dia suka dengan benda itu, dia suka baru dia puji. Dia tak macam kita kan, kita boleh puji walaupun tidak suka. Perkataan al-madhu ataupun kita kata perkataan hamdalah ni, tahmid ini, dia disebut kerana suka. Jadi ikhwan, kalimah itu duduk pada tempat dia yang betul. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Segala puji-pujian menunjukkan hamba itu ada hubungan hati, dia sayang Tuhan dia, dia ada perasaan baik pada Tuhan dia. Maka dia kata alhamdulillah, segala puji-puji yang indah-indah. Yang buruk-buruk tak masuk dalam perkataan hamdalah ni. Yang indah, yang elok, kepujian, pemujaan itu lillahi, hanya sesuai dan layak untuk Allah. Di sini seorang hamba bagi contoh satu nikmat yang orang lain tak boleh buat, Tuhan buat, iaitu allazi afani fi jasadi. Aku puji Tuhan aku sebab dia telah memberi kepada aku perlindungan pada jasad aku yang dapat aku lihat dengan mata kepala aku. Maka penulis kata, Nabi bersabda, waradda alayya ruhi, iaitu ia mensifati Allah dengan sifat tersebut. Sebab kondisi seperti itu layak untuk disebutkan sifat yang sesuai dengannya. Waradda alayya ruhi, Tuhan telah mengembalikan ke atas aku ruhku. Ini semua benda yang tak ada makhluk boleh buat, hanya Tuhan saja boleh buat. Dan sabda Nabi,
azina li bizikrihi, yakni memberikan kemudahan bagiku untuk mengingatinya. Tengok ikhwan, kita nak puji dia, kita nak zikir pada dia, semuanya dengan izin dia. Bukanlah dengan sebenarnya dengan riang kita sangat, tidak ikhwan, kesemuanya dengan ya. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sini pula wa azina li bizikri, wa azina li bizikri. Allahu akbar ikhwan. Kalau Allah tidak mengizinkan kita ingat pada dia ikhwan, datanglah 1000 pelajaran pun kita tak akan dapat ingat kepada Allah, tak akan sampai kepada kita. Kalau Allah nak kita ingat, Allah bagi kita ingat pada dia. Wa azina li bizikrihi, Allah memberi pertolongan pada kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia izin, dia benarkan kita ingat pada dia. Ini satu pertolongan. Ya, kita dah lihat dah jasadnya sihat, kita dah saksikan ruh masuk dalam badan, tetapi untuk sebut alhamdulillah, kalau Allah tak izin, tak jalan. Tak jalan. Jadi artinya ikhwan, kita tidaklah mendabik dada ketaatan kita kepada Tuhan itu daripada diri kita sendiri, tidak. Kesemuanya melibatkan bidang kuasa Rabbul Alamin. Baik. Kata penulis, selepas Nabi SAW membaca doa ini ataupun doa yang kita jumpa sebelum daripada ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, penulis kata kemudian Nabi SAW membacakan ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Cuba tengok terjemahan dia. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya mereka berkata, ya Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, peliharalah kami dari siksa neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitahu wa ma lizzalimina min ansar. Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang pun penolong. Ikhwan, tadi Nabi baca doa ni, kemudian Nabi baca ayat ini. Cuba kita lihat sedikit pelajaran kaitan antara dua benda ini. Pertama, pada kaitan perkataan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kedua, pada pengisian yang disebut selepas alhamdulillah, nikmat yang Tuhan bagi. Nikmat di sini nikmat tubuh badan yang selamat, sejahtera. Kemudian ruh masuk elok, dan wa azina li bizikri. Perkataan wa azina li bizikri sama dengan perkataan yang disebut, sirah dia sama dengan perkataan yang disebut
Rabbana ma khalaqta haza batilan subhanaka faqina azaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitahu wa ma lizalimina min ansar. Masuk sangat, sirah dia masuk, bukan ayat dia masuk, sirah. Melayu panggil apa? Bentuk susunan kata, susunan kata yang ada dalam hadis ni, susunan kata daripada jumlah ayat yang dibina, ayat yang dibina, ayat yang dibangunkan. Kita kata sirah, dia masuk, dia berada pada satu level yang sama, dia macam photostat. Seolah-olah hadis ni dia photostat balik Al-Quran kata, tapi dengan gaya bahasa lain, tapi sirah dia adalah sama. Pada doa ni kita buat kesimpulan yang kita dapat daripada ikhwan. Satu orang bila dia bangkit pagi, dia tak start makan lagi, dia tak start minum lagi, dia tak start buat kerja lagi, dia boleh bangkit, dia boleh tengok jasad dia, tak ada satu binatang ketik, tak ada satu binatang gigit, dan tangan dia boleh angkat, mata dia boleh buka, mata tak jadi cemeh sebelah, tangan tak jadi berat sebelah. Semua itu petanda dia telah mendapat sebesar-besar nikmat daripada Tuhan. Belum lagi nikmat makan, nikmat minum, nikmat boleh berjalan, nikmat bangkit, mata boleh tengok, tangan boleh angkat, roh masuk dengan elok. Maka terus dia memuji Allah. Itu menunjukkan ikhwan, satu-satu kalimah alhamdulillah disebut di atas sesuatu yang sangat besar. Kita pandai, kita reti sebut ke, kita tak reti nak sebut ke, benda tu besar tak besar, itu hal kita. Tetapi bila disebut alhamdulillah, kalimah yang kita sebut di belakang dia akan jadi besar, dia automatik akan jadi besar. Walaupun benda kita buat tu dekat kita kecil, hanya kita teguk ayam, kita teguk seteguk ayam, minum seteguk ayam, ayat tawar je, kita kata alhamdulillah, maka terus perbuatan minum ayat tawar itu jadi besar. Kenapa? Kerana dia dikapit dengan satu ucapan terima kasih, yang ucapan terima kasih itu dibina dalam jumlah ayat yang sangat istimewa. Alhamdulillah. Maka terus Allah memandang perbuatan hamba itu makan sangat besar kat dia, maka dia akan menulis pahala dan memberi ganjaran kepada hamba dengan ganjaran yang layak dengan kebesaran benda itu. Satu orang makan, lepas dia makan, dia katalah dia buat benda lebih besar daripada makan, dia sedekah, masalah kata dia sedekah ke, dia tolong orang, benda yang more heavy ni. Lepas tu dia tak kata alhamdulillah apa, maka automatik benda tu tak jadi besar, tak jadi besar. Kenapa? Kerana ucapan alhamdulillah ini dia memuji Al-Azim, Tuhan yang maha besar. Maka terus Nabi sebut dalam riwayat apa dia, apakah Tuhan akan balas kepada hamba yang kata alhamdulillah? Hatta dia minum air saja dia kata alhamdulillah. Apa Nabi kata? Nabi kata innallaha la yarda, sesungguhnya Allah Ta'ala terlalu sangat redha dengan hamba dia bila makan, bila minum dia kata alhamdulillah. Nak tulis pahala besar mana? Tak ditulis pahala besar mana, melainkan diletak dengan satu benda sebesar ucapan itu. Apa dia? Redha daripada Allah. Ikhwan, besar mana redha daripada Allah ni? Tak tahu. Kita baca ayat 100 daripada surah Taubah. Tengok Allah letak tempat redha tu tak mana. Bila Allah redha, Allah kapit dengan syurga. Bila Allah redha, Allah akan bagi satu nikmat yang bila ahli syurga masuk ke dalam syurga, dia kata semua yang ada dalam syurga ni dah cukup dah. Bila malaikat tanya lagi, apa lagi yang hang nak? Dia kata tak ada apa dah, semuanya serba sempurna, serba indah, serba cukup. Allah suruh malaikat kata, aku nak tambah lagi nikmat pada hamba. Ahli syurga kata, nak tambah apa lagi?
Allah kata aku tambah dengan satu nikmat yang lebih besar daripada nikmat surga, iaitu nikmat ahli surga boleh melihat wajah Allah. Dikata ziyadatul husna, Allah tambah. Dan memang bila ahli syurga melihat wajah Allah sangat terpesona. Innallaha jamil, Allah sangat indah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dzul jalali wal ikram, wajah yang sangat jalal dan ikram. Jadi ikhwan, Allah bagi pada satu orang itu redha dia apabila satu orang itu sebut alhamdulillah. Satu orang bagi tidur, dia tak kata apa pun, tak ada kesan apa pada Tuhan pun. Apalah kesan pada Tuhan? Tetapi kesan pada Tuhan apabila hamba tu memuji Tuhan dengan selayak-layaknya pujian. Dan lepas tu dia menyebut nikmat tu. Tuhan ada lagi nikmat besar ikhwan daripada nikmat dia bagi sihat badan, roh masuk elok. Dia ada lagi nikmat besar daripada tu. Tapi bila hamba dapat nikmat macam tu, dia adalah bidayah nikmat. Kita bangkit-bangkit, roh kita boleh masuk, itu nama dia bidayah nikmat. Permulaan untuk nikmat-nikmat lain. Nak pergi kerja, nak pergi sign kontrak, nak buat projek, semua dia kena start dengan jasad kena sihat. Bidayah nikmat. Bidayah nikmat inilah yang membawa kita pada nikmat-nikmat lain. Tang situ dah minal bidayah, daripada permulaan nikmat tu hamba dah kata alhamdulillah. Menyebabkan selepas ni satgi dia bangkit, dia pergi semayang, lepas tu dia nak makan, dia nak minum, dia ada keluarga, dia nak tinggal keluarga dia nak sambung pergi kerja cari nafkah, semua itu menyebabkan bidayah kepada keredaan Tuhan pada dia. Cakap. Bila mai kepada ayat tadi, Allah bercerita tentang tengok kemampuan Allah Ta'ala ikhwan buat nikmat lebih besar daripada kita, jari jemari kita ni. Allah buat apa? As-samawati wal ardi. Siapa? Dia buat as-samawat, dia buat langit yang berlapis-lapis, bumi yang dihampak. Dia buat al-lail an-nahar, dia buat malam, dia buat siang. Dia guna perkataan wakhtilafi, halus siang ni, halus malam ni, sehingga kan bila siang nak pi, malam nak mai, Tuhan kata ada ikhtilaf yang hampa tak rasa. Ada pergeseran, siang bergeser dengan malam, malam bergeser dengan siang. Tapi siang tak terusik, malam tak cedera, dia mai elok. Tuhan ambil air daripada bukit, masuk ke sungai, bawa pergi ke laut. Air laut dia tarik mai bagi berjumpa dengan air bukit di laut, tapi tak bercampur. Ikhtilaf, sentuhannya lembut, air ni cecairnya lembut, sehingga kan air tawak tak masuk dalam masin laut, air masin tak masuk dalam tawak laut, kerana ada barzakhun. Tuhan letak satu pemisah. Tuhan yang jaga pemisah tu. Allah kata, aku buat makhluk sedahsyat lagu ni berbanding hang manusia kecil sangat. Nak masuk roh dalam badan hang ni mudah sangat. Nak pelihara hang seorang ni ketika tidur mudah sangat. Apa Nabi sebut dalam riwayat Muslim, ketika Nabi ajak kita baca doa, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinik. Ada juga riwayat dia muqallibal qulub. Lepas tu Nabi kata apa? Kenapa kau suruh minta ya musarrifal qulub? Tuhan yang boleh membolak-balikkan, memali-malikan hati orang. Nabi kata sesungguhnya hati manusia hak banyak ni, manusia banyak punya hati ni, Nabi kata macam mana? Nabi kata seperti mana satu hati berada di antara dua jari Tuhan. Hati yang banyak ni seperti mana satu hati berada di hujung jari Tuhan. Susah ke Tuhan nak pusing kot tu? Susah ke Tuhan nak pusing kot ni? Tak susah. Makhluk yang banyak semua ada hati ni, macam Tuhan jaga satu hati. Kecil sangat-sangat. Tapi Allah kata aku ada langit, aku ada bumi. Dan Allah guna perkataan
inna fi khalqi, sungguh kata Allah, taukid kan, sungguh kata Allah, fi pada kata Allah, khalqi pada kejadian langit dan bumi. Khalqi ni apa maksud yang dimaksud dengan kejadian di sini? Kejadian awal, penciptaan awal. Masa langit tak ada ni ikhwan, tak ada apa. Dia macam dulu kita tak pernah dengar smartphone, handphone kan. Tapi siapa yang start mula buat? Orang mula buat. Bila dah start buat, lepas tu banyak handphone bermaharaja lela. Tapi sebelum orang pertama buat handphone, orang tak tahu ada handphone. Sebelum orang pertama buat komputer, bila orang pertama buat komputer, lepas tu datang syarikat komputer ni bersepah. Orang pertama buat. Allah Ta'ala kata sesungguhnya kalau nak kira susah nak jadi orang pertama mencipta. Susah orang pertama nak cipta. Dulu kita pakai handphone biasa-biasa, kena ayak, jam tu handphone tu. Jam kena ayak, lah orang boleh selam dengan handphone, ambil gambar ikan dengan handphone. Tengok Abeli ambil wuduk tak buka jam. Saya kata tak rosak ke? Apa water? Abeli ada sebut satu water lah. Waterproof. Saya ingat mineral water. Waterproof. Subhanallah. Siapa orang mula nak cipta tu? Allah kata langit bersusun, satu langit dengan satu langit, jauh jarak perjalanan dia, ada 7 lapis. Setiap langit itu ada dia punya kawakib, carkawala, keindahan dia, ada penghuni dia. Kita tak berjumpa dengan langit pertama, kita di bawah langit pertama. Planet ni dahsyat-dahsyat. Yang jumpa, yang belum jumpa, yang akan jumpa. Subhanallah. Allah kata aku cipta makhluk lebih besar daripada hang. Hang punya akal kecil je duduk dalam kepala otak hang. Tutup dengan tempurung, tutup dengan sel-sel. Pun otak hang punya bergeliga. Lepas tu dia kata otak punya bergeliga, boleh buat batu cincin otak kita. Oh, subhanallah. Boleh fikir, boleh ingat, boleh rakam, boleh move otak kita ni, memori dia dahsyat. Allah kata dekat aku ni semua tak penting. Aku cipta hang, aku nak tunjuk kata aku hebat. Tapi yang ni Tuhan nak sampai pada kita. Apa dia? Allah kata, aku buat langit, aku buat bumi. Dan berlakulah perselisihan masa siang nak pergi, malam nak masuk. Berlaku perselisihan. Lembut. Dunia tak bergegang. Ayak tak tumpah. Ayak laut tak tumpah ketika malam nak pergi, siang nak mai. Besok pula malam nak pergi, siang pula nak mai. Siang nak pergi, malam nak mai. Setitik air laut tak tumpah ke darat. Setitik air laut tak. Tetapi apa yang berlaku? Ikhtilaf. Perselisihan tu berlaku. Ikhwan, kalau saya berselisih dengan sahabat apa jadi? Kereta selisih dengan kereta apa jadi? Habis kalau tak accident pun dia punya wing dia dahsyat selisih. Planet. Tuhan kata waqtilafil lail, waqtilafil laili wan nahar. Al-lail nak masuk, an-nahar nak pi. Tuhan kata la ayatin, semua ini ayat, tanda-tanda liulil albab, bagi orang yang mempunyai albab. Albab perkataan plural daripada lub. Apa makna lub? Lub inti bagi sesuatu benda. Dalam kuih pau, dalam kuih pau kali. Orang Penang tak makan kuih pau tak boleh duduk. Kuih pau, inti dia apa? Kalau kita buka kuih pau, kosong. Orang lain saya tak tahu, ni saya cerita based on orang Penang. Orang kata ni kuih pau, habang lah pau kacang. Orang Penang tokok kosong. Mula tak boleh senyum. Hanja kuih apa? Kuih bom ke kuih pau? Habang betul-betul. Tak boleh, dia bila habang pau dia kena ada inti. Inti pula, inti apa yang terkenal dalam Pulau Pinang? Inti kacang. Apa? Kacang inti nyok. Kacang ada merata, nyok saja ada Pulau Pinang. Sahabat pergi Kuala Lumpur,
sahabat pergi Selangor, sahabat pergi sampai Singapura, sahabat tak jumpa nyok. Sahabat balik Penang baru jumpa nyok. Dia pun tak ada nyok sahabat, daripada kelapa. Kita kelapa tak ada masalah, kita kelapa darat ada, kelapa laut ada, nyok mana ada nyok laut? Tak ada kawan, nyok atas darat. Betul memang? Mana nak jadi pasal pula ni? Inti dia. Subhanallah. Bukan masalah otak Tuhan bagi tadi. Tuhan kata ulil albab. Ada tak di dalam tu aku buat hampa, aku buat otak, aku buat ni semua ni, ada tak ulul albab, ada tak inti untuk menyatakan bahawa as-samad, as-samawat, al-ardi, al-laili, an-nahar, ini adalah ayat min ayatillah. Dia adalah tanda kebesaran Tuhan. Tak apa Tuhan kata. Tak boleh fikir lagi, tak apa. Tengok. Sesungguhnya orang yang mengingati Allah pada waktu mereka berdiri, duduk, berbaring, dan mereka fikir pada kejadian langit dan bumi. Yang ni kena sampai Tuhan kata. Apa dia? Dia pun kata, Rabbana ma khalaqta haza batila subhanak faqina azaban nar. Yes. Di sini ikhwan, seorang saintis tidak ada nilai dekat Tuhan. Seorang arkitek tak ada nilai dekat Tuhan. Ustaz tak ada nilai dekat Tuhan kalau tak sampai kepada manhaj ini. Kajilah pasal bumi, darat, laut. Kalau tak sampai ke sini, semua tu tak ada faedah kat Tuhan. Sampai satu orang tu boleh menyatakan, wahai pencipta kami, Rabbana. Apa? Antum ingat kalau saya buat sedikit soalan, apa makna Rabb? Dalam pelajaran kita dah lalu, apa makna Rabb? Bila kita kata Rabb, apa benda yang dimuatkan dalam perkataan Rabb tu? Sehingga dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa makna Rabb al-Alamin? Rabb itu apa muatan dia? Khaliq, Malik, Al-Mudabbir, Ar-Razaq, As-Sayyid. Ya. 5 benda ni dia duduk pada 2 huruf. Rabb. Rabb. Bila kata Rabb, Khaliq, pencipta. Bila kata Rabb, Malik, pemilik. Bila kata Rabb, Mudabbir, pengatur, pengurus. Bila kata Rabb, Ar-Razaq ataupun Ar-Raziq, dia Raziq, dia yang bagi rezeki pada semua benda dia cipta dan dia milik, yang dia urus. Dan bila kata Rabb, dia Sayyid, dialah satu Tuhan, tak ada Tuhan selain daripada dia. Buat ni semua Tuhan nak kita kata Rabbana, wahai pencipta kami, pemilik barang ciptaan dia, penjaga barang ciptaan dia, yang bagi rezeki pada semua barang ciptaan dia, yang menjadi sayyid kepada barang ciptaan dia. Ma khalaqta haza batila. Tidak sia-sia hang buat langit sampai 7 lapis, hang buat siang buat malam, lepas tu hang selisih antara kesemua ni ya Allah. Tidak sia-sia ya Allah. Ma khalaqta haza batila. Tidaklah hang jadikan benda ni ya Allah dengan sia-sia. Tidak ada sifat kesia-siaan pada ciptaan Engkau ya Allah. Sama ada aku ada loop atau aku tak sampai loop, aku dapat fikir atau aku tak dapat fikir, tak sampai nak fikir, benda itu tetap tidak ada sia-sia. Ma khalaqta haza batila. Khalaqta haza, penciptaan kau ini batila. Tidak ada kebatilan. Tidak ada benda yang tak ada faedah. Subhanak, ya Tuhan yang ni. Tuhan nak satu hamba akhirnya jatuh rebah depan Tuhan, dia kata maha suci Engkau ya Allah. Faqina azaban nar. Jauhkanlah aku ya Allah, lindunglah aku daripada azab api neraka. Tuhan nak itu. Sampai tak sampai jiwa kita? Sampai tak sampai yang tu? Dan
hadis yang kita baca pasal makit tidur tadi, di ujung tu Nabi kata apa? Wa adhina li bi zikri. Kalau Tuhan tak izin otak kita sampai nak fikir lagu tu, hati kita capai batasan fikir lagu tu, tak akan sampai. Tak akan sampai. Manusia hanya boleh kagum, manusia hanya boleh kata Allah Maha Besar, tapi daripada diri dia tak boleh keluar ayat-ayat besar, ayat-ayat puji Tuhan tak boleh keluar. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Ya, orang melihat ciptaan Tuhan ni ramai, makhluk yang tengok ciptaan Tuhan ni ramai, tetapi ramai kata ramai ni tak penting. Yang penting ni sekarang siapa dia? Man tudkhilin nara. Kita yang tengok Tuhan buat langit, buat apa semua ni, termasuk Tuhan buat kita, masukkan roh dalam badan kita, bagi keafiatan pada kita, kena tahu satu benda. Man tudkhilin nara. Siapa yang sampai ke neraka, dia kena tahu satu benda. Faqad akhzaita. Di situlah ada garis pemisah antara mulia ataupun hina. Hina dan mulia di mana? Bukan pada saintis dan bukan pada orang yang tak tahu pasal saintis. Yang tu tak ada garis apa. Garis ni di sini. Seorang hamba mampu tak dia minta pada Tuhan dia terselamat daripada neraka. Dia reti tak minta. Minta lindung diri dia yang daif ni, yang masa dia tidur Tuhan nak kena jaga, roh dia pun Tuhan kena bagi masuk, dia nak sebut nama Tuhan pun dia perlu izin Tuhan. Sedaif itulah dia, ada tak ada jiwa ingatan dalam diri dia yang lemah tu, minta Tuhan selamatkan dia daripada neraka. Kalau dia tidur, binatang pergi gigit, dia akan terima mudarat. Mungkinkah dia boleh masuk dalam neraka? Tuhan kata, aku tak kisah hang lemah, memang aku buat hang. Aku tak kisah hang susah, aku yang takdirkan itu untuk hang. Tapi yang ni, kalau sampai hang masuk neraka, akhzaita, hanglah hamba yang paling hina kat mata aku. Oh, subhanallah. Maka apa dia kata? Minta selamat, faqina azaban nar. Kenapa? Wa ma lizalimina min ansar. Hanya yang masuk dalam neraka ini orang yang tak boleh fikir tentang Tuhan. Dia tak boleh nak bersyukur pada Tuhan. Dia tak boleh nak sebut di mulut dia ayat mulia yang menyelamatkan dia daripada azab Tuhan. Dan kalau dia termasuk dalam ahli neraka, maka tidak ada ansar, tidak ada penolong. Ya ikhwan, dekat sini ya ikhwan, kita dapat lihat kaitan ayat itu dengan hadis ni. Dan takat sini ikhwan, kita dapat lihat di manakah kita di sisi Tuhan ikhwan. Kita kena perhati ayat yang keluar daripada mulut kita hari-hari, ayat itu ayat mulia ke ayat hina? Kalau ayat itu keluar daripada mulut kita dan itu petanda kita nak buat hubungan dengan Tuhan, kita nak pergi pada Tuhan, maka itu menunjukkan kemuliaan. Tapi kalau ayat yang keluar daripada mulut kita, ayat itu sebagai helah dan alasan untuk kita menjauhi Tuhan, maka ketahuilah ayat-ayat itu kesemuanya hina di sisi Tuhan. Tuhan dia bagi tahu pada kita. Kita kata al-bayyinah, keterangan. Dia bagi tahu masa kita hidup, dia bagi tahu, esok mati pun dia bagi tahu. Jiwa hang tu jiwa mulia ke? Jiwa hang itu jiwanya rendahkah? Dia bagi tahu. Supaya kita mati, kita tak masuk ke dalam neraka. Ya. Mampu tak hati kita ikhwan? Orang bodoh kata orang ni pelajaran tak tinggi, orang ni pelajaran tinggi. Itu kehidupan. Tapi dekat Tuhan, hina ke tak hina, yang orang dikatakan bodoh tu, orang yang dikatakan bijak tu, keluar daripada mulut dia, dalam hidup dia. Ayat itu keluar daripada hati yang beriman pada Allah, di mulut dia keluar. Minta Allah selamatkan dia daripada tempat yang paling hina dan sengsara, iaitu an-nar. Keluar tak? Idea tu mai tak?
Kalau tu imam di masjid tak kata Rabbana atina fid dunya hasanah amin wa fil akhirati hasanah amin wa qina azaban nar amin. Makmum yang doa amin amin ni teringat tak nak kata wa qina azaban nar? Teringat tak dia nak kata? Hati dia, fikiran dia teringat tak nak kata? Kalau dia tak teringat satu, dia hanya duk teringat, ya Allah terimalah amal saya, ya Allah saya dah semayang, ya Allah saya dah zakat. Dia tak teringat minta perlindungan pada Allah daripada an-nar. Tuhan kata dia manusia tidak ada lub. Dia manusia ada otak tapi tidak ada isi dalam otak tu, kosong. Kenapa semua benda yang sangat complicated hang boleh fikir, yang ni hang tak teringat? Tengok, kenapa? Kalau Allah tak izin, kita tak akan dapat lintasan itu. Pasal itu kita boleh ibadat, kita boleh doa, kita boleh syukur pada Allah. Kita kena syukur lagi di atas itu kerana Allah bagi izin pada kita, ikhwan. Allah bagi izin pada kita. Jadi kalau kita ni seorang saintis hebat, doktor hebat, ahli bisnes yang hebat, tapi ketika kita bermuamalat dengan manusia, kita tak boleh bagi tahu benda ni pada manusia, kita tak ada hebat apa. Kehebatan kita setaraf dengan nilai dunia yang satu masa nanti akan hancur. Dia tak akan jadi baqiyatus salihat. Baki, balance yang akan kita tengok di hari akhirat hanyalah yang Tuhan terima. Oh, subhanallah, ikhwan. Subhanallah. Yang ni kita mesti hati-hati, ikhwan. Yang ni kita mesti dapat. Kita dulu kita mesti dengar orang tua dia berrajin baca doa, Allahumma khatim lana bihusnil khatimah, betul? Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Doa Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti asyuhada. Doa-doa ni dulu satu masa dulu dia popular. Minta mati dalam keadaan husnu al-khatimah, dan tak mau mati su'u al-khatimah. Betul? Tapi kita tahu ke, ikhwan, untuk kita nak sampai pada husnul khatimah, husnu bermakna keindahan, kecantikan, keelokan, al-khatimah penyudah. Penyudah kita apa dia, ikhwan? Roh dicabut keluar dan kita kena balik berjumpa Tuhan kita. Rezeki kita di dunia dah habis, tempoh masa kita dah habis, seluas-luas bumi Tuhan dah tak ada tempat dah untuk kita. Kita kena balik berjumpa Tuhan. Maka masa kita balik berjumpa Tuhan itu, kita harap dia punya momen itu husnu. Dia indah, dia baik, dia tak ada kecoh, dia tak ada kacau. Kita tak mau dia jadi dia jadi tegang dengan Tuhan. Suasana momen tu jadi jadi buruk, jadi jelek. Tak mau. Ini, ikhwan, penyudah kita ni, bidayah kita kita start lagu ni dan kita harap nihayah kita, penyudah kita baik. Tapi kita tahu dah, ikhwan, nak sampai pada penyudah sebaik itu, tu yang Allah cerita dalam Quran itu, yang Iblis kata, bima aghwaytani la ughwiyannahum ajma'in. Aku bersumpah demi kesesatan yang letak kat diri aku sesat semua anak cucu Adam. Aku tak bagi dia pindah kat situ. Macam mana aku nak buat? La'atiyannahum, aku akan mai kat dia. Aku akan mai dekat anak cucu Adam ni, min baini aidihim, daripada arah depan dia. Aku kacau dia. Aku mai kat dia, min khalfihim, belakang dia. Aku mai kat dia, an aimanihim, kanan dia. Wa an syama'ilihim, kiri dia. Untuk apa aku main lagu ni? Aku cuma nak pastikan satu benda. Apa dia? La tajidu aktsaruhum syakirin. Seorang pun daripada mereka tak akan jadi hamba hanya bersyukur. Udah syad, ikhwan. Di mana dia nak buat kita? Dia nak buat kita dekat penyudah.
Dan Quran kata apa pada kita? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hang kena pastikan sudah hang tu sebagai orang yang serah diri pada Allah. Oh, kawan. Kalau kata mati su'ul khatimah ataupun kalau kata mati husnul khatimah, apa yang kita faham? Mati husnul, dia mati nampak macam husnul khatimah. Ya. Baik ya. Baik. Dan suasana baik itu kita bayang ke mana? Oh, dia mati tengah tidur, mati dalam masjid. Dia mati di Mekah, dia mati di Madinah. Dia mati dia tengah pegang Quran. Itu kita bayangkan mati husnu. Zahir itu adalah husnu. Mati jahat macam mana? Mati tempat-tempat tak elok, mati buat benda-benda hina, kan? Itu dikatakan mati yang su. Betul lah, memang betul lah begitu. Cuma ikhwan, cumanya satu benda yang kita kena pastikan kepada kita, apa dia ikhwan? Mati su'ul khatimah. Inti daripada kita ingat pada Allah Ta'ala ni, kita nak dapat yang ni, kita kena dalam hati kita ni, kita mati, masa kita mati secara zahir ataupun secara batin, kita tak terlibat dengan apa yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kata pada kita, ada 3 perkara penting yang kita kena pastikan kita tak keluar daripada dia, untuk pastikan kita dapat haqqa tuqatih. Apa dia? Allah ditaati, tidak didurhakai. Sepanjang kita taat pada Allah, jangan masukkan benih-benih derhaka. Allah disyukuri, tidak dikufuri. Allah diingati, tidak dilupai. Kalau hampir tak mana, zahir hang, batin hang penuh dengan benda ni, hang mati tak mana pun, mati itu akan jadi husnu khatimah, penyudah hang yang baik balik bertemu Allah. Sebab tak mana kita pergi, kita bawa konsep apa dia? Allah ditaati, tidak diderhakai. Itu ruh kepada makna taqwa. Allah disyukuri, tidak dikufuri. Kerana apa ikhwan? Setiap kali kita syukur pada Allah, yang Tuhan balas balik pada kita, redha dia. Allah diingati, tidak dilupai. Apa akan jadi kalau kita ingat pada Allah? Quran bagi tahu, Allah ingat balik pada kita. Kalau Allah ingat kepada kita, itulah senikmat-nikmat dan seaman-aman keadaan kita. Tak mana kita pergi ikhwan, kita kena ingat benda ni. Allah ditaati, tidak dimaksiati. Betul? Maksiat kepada Allah ni ikhwan ada 2 jenis. Ada maksiat zahir, nampak dengan mata. Ada maksiat tak nampak dengan mata. Kerana maksiat itu dia tak keluar daripada jantung kita, dia duduk dalam hati. Dia bukan duduk di tangan, dia bukan duduk di baju, dia bukan duduk di tempat, dia duduk dalam lubuk hati. Kalau masa kita mati, maksiat itu duduk ada dalam hati kita. Walaupun kita pakai selendang, kita pakai jubah, kita pakai gamis, kita tetap dikatakan mati su'ul khatimah. Kenapa? Kerana makna su'ul khatimah itu mati berkekalan maksiat pada Tuhan dan tidak taubat. Itu keadaan su' dengan Tuhan. Bodoh, maksud saya belajar tak tinggi, itu bukan su' dekat Tuhan. Su' dekat Tuhan ni macam tadi, satu hamba boleh tengok langit, tengok bumi, tengok malam, tengok siang, tak terkata apa mulut dia ke Tuhan. Itulah jahat, hamba yang jahat hati, jahat fikiran, sampai dia tak nampak Tuhan punya kuasa. Dia bangkit pagi, dia tengok dia sihat, dia boleh pergi pancok, boleh pergi kerja, dia tak teringat nak kata Alhamdulillah. Ini su', ini hamba yang jahat. Kalau satu orang tu ikhwan minum arak, main judi, zina, buat zalim ke orang, ambil harta benda orang, ini semua orang nampak dan tak ada siapa khilaf kata benda tu maksiat dan jahat.
Katalah mati tengah pegang botol arak, mulut pun arak, lepas tu dia mati. Saya fikir kalau orang kata, apa kita mau kata pada ini mayat? Saya ingat tak ada orang nak kata tayyib. Orang kata nasi'ang lah lagu. Yang tak nampak lain bab lah. Ini saya cerita yang nampak. Dia masuk kedai judi, dia tikam nombor judi, dia keluar, dia duduk tengok, dan dia duduk plan siap dah. Yang ni kalau naik mesti aku dapat sempoi punya. Keluar kena langgar motorkar. Arwah. Helmet dia pergi ke lain, dia punya resip nombor tu bertebaran, jatuh ada jasad dia. Semua orang tahu dia mati dalam keadaan apa. Cuma orang nak sebut dengan tak sebut. Orang tahu. Mati begitu buruk. Mati minum judi, mati minum arak, mati dalam zina, mati dalam sihir. Semua orang tahu benda-benda ni benda dosa. Dia matilah salah satu. Dan masa dia mati, kekal dosa tu duduk ada ke dia. Dan dia tak sempat taubat. Maka dia dikatakan mati khatimah dia. Penyudah dia balik bertemu Tuhan. Benda last sekali dia buat benda benda jahat, maka itu dikatakan su'ul khatimah. Tapi ikhwan, yang jenis macam kita ni, arak tak sentuh. Dulu kita nak makan ayam apa babrika, apa barbican. Kita nak tengok ada botol tu, Allah. Pasal asal kan botol tu dia main pun macam botol beludok tu juga. Kita tengok halal ke haram? Nak order lah, ni kedai Arab penuh ayam tu je. Tak ada. Bukan kata arak. Saya tengok muka-muka sahabat ni, asap rokok pun tak ada. Muka tak nampak, muka kelabu. Cuma saya kelabu tu bukan pasal asap rokok, memang keturunan. Tak ada muka orang isap rokok. Tak ada, kawan. Takat yang kita usah hidup ni, judi kita tak buat, arak kita tak minum, zina kita tak buat. Tak buat benda tu semua, kita tak buat. Tetapi kawan, bahagian yang kedua, maksiat batin ni, yang semua para ulama guna perkataan khabaisul qalbi, kejelekan, kekotoran, kenajisan hati. Yang ni tersembunyi. Yang ni kalau mati, hati kita ada khabaisul qalbi, macam kawan tu mati dengan botol arak, macam kawan tu mati judi, macam kawan tu mati di rumah pelacuran. Sama, dia punya buruk, dia punya keji, dia punya jijik di sisi Tuhan sama. Cuma yang ni nampak, yang ni tak nampak. Tapi keduanya dipanggil sebagai dosa. Dua-dua itu su' jahat dekat mata Tuhan. Apa dia, ikhwan? Apa dia? Saya ambil 1, 2, 3 perkara yang disenaraikan oleh Khalid bin Ma'dan. Ingat nama ni? Apa nama dia? Khalid bin Ma'dan. Jangan tersilap tulis. Sulaiman Akhlaka pun tak ada dah. Tak sempat dah. Khalid bin Ma'dan. Apa Khalid bin Ma'dan kata? Allah benci dengan satu benda ni. Disebut 2-3 benda. Saya nak sebut 1, 2, 3 benda yang disebut oleh Khalid bin Ma'dan. Siapa dia Khalid bin Ma'dan ni? Dia tabi'in. Siapa yang cerita benda ni? Abdullah bin Mubarak cerita. Abdullah bin Mubarak tokoh besar, ikhwan. Dia cerita, Khalid bin Ma'dan cerita benda ni dalam kitab dia Az-Zuhdi. Kitab Zuhud, kitab Abdullah bin Mubarak. Tak zina, tak apa, pakai selendang elok, alhamdulillah. Kita sentiasa dengan sugi, kita sentiasa dengan amal-amal sunnah yang takat kita tahu, alhamdulillah. Tapi masa nak mati ada benda ni. Na'udzubillah, ikhwan. Kita minta Allah Ta'ala tolong kita. Apa dia? Al-ghibah. Ghibah dalam hati. Kata Khalid bin Ma'dan, kalau dalam hati kita ni ada ghibah,
Apa dia riba, ikhwan? Melayu panggil apa? Mengumpat orang, sebut aib orang. Asal dia tersimpan dalam otak, tersimpan dalam hati, mai satu tahap dia tak boleh simpan dah, maka dia mula puk keluar di mulut. Semua yang dia cakap tu betul pasal orang tu, tapi semua pasal benda yang memalukan orang tu. Ghibah. Khalid bin Ma'dan kata, kau tahu tak bagaimana Tuhan menilai dosa ghibah kalau duduk di mulut kamu? Allah kata, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan? Sukakah seorang daripada kamu makan bangkai saudaranya yang telah mati? Allah letak ribah ni pada tempat yang cukup busuk, kotor, jelek, buruk. Masa kita balik menghadap Tuhan, khatimah kita, penyudah hidup kita, yang ni lah sekali kita buat, pak mati. Badan semua pakai lomok minyak acar, wangi, pakai selendang, pakai gamis, cantik alhamdulillah. Dalam poket ada biji tasbih, tapi di samping dalam poket ada biji tasbih, dalam hati ada riba. Pergilah cium mayat orang yang mati dalam arak, busuk macam mana? Arak bukan bangkai, arak bukan bangkai, busuk mayat dia. Cuba bayang, orang yang mati dalam perut dia memang confirm ada bangkai. Tuhan akan terima roh orang ni? Tuhan tak akan terima, kata Khalid bin Ma'dan. Kamu mati, amal yang penyudah kamu buat adalah amal yang jahat dekat Tuhan. Kerana Tuhan menyatakan, sukakah di antara kamu memakan bangkai saudaranya yang telah mati? Ibarat ada mayat manusia mati dah jadi bangkai berulat. Allah kata, sukakah hampir rata? Tak ada siapa suka, busuk, hanyak, tak lalu. Tuhan kata, hang umpat saudara hang sendiri, itulah perumpamaan hang dengan aku. Aku tak nampak dah ibadat hang, hang buruk kat aku. Kata Khalid bin Ma'dan, ramai orang nampak orang minum arak bila mati dosa besar, tapi orang tak nampak dalam jantung dia ada ribah dan dia mati. Dia nampak ini su, dia tak nampak dia buat itu su. Maka berlindunglah pada Allah, kata dia, daripada satu malapetaka besar. Apa dia? Tuhan lindung kita daripada nampak hati kita sendiri. Tuhan tutup, kita tak nampak hati kita. Kita nampak baik je pasal diri kita, kita tak nampak kita buruk. Satu, kata Khalid bin Ma'dan. Yang kedua apa, ikhwan? Hasad. Saya rumuskan tiga ni sekali pi. Hasad, riya dan ujub. Dalam Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali guna perkataan apa? Inilah, dia kata, inilah ummahatul jumlah minal khaba'ithil qalb. Inilah, dia kata, induk kepada kejahatan, keburukan hati manusia. Apa dia? Hasad, riya dan ujub adalah hati manusia. Tengoklah mana-mana hadis yang sahih yang kita pernah jumpa. Kedudukan riya ni Tuhan letak, Nabi letak tak mana? Nabi letak dia standi dengan syirik. Punya Tuhan meluat, punya Tuhan tak suka. Macam tu. Kalau kata penyembah berhala tu syirik, betul lah, tak ada siapa khilaf. Mana ada kita khilaf? Penyembah berhala memang dia buat syirik, syirik akbar, kufur dia pada Tuhan. Tetapi kata Fudail bin Iyad, kamu tak takutkah bila Nabi sandingkan, Nabi kata syirku asghar, ada syirik yang kecil, yang tu akbar, yang ni asghar, kecil. Tapi dia punya hal sama. Apa dia? Tuhan tak mau ibadat tu, Tuhan buang ibadat tu, busuk ibadat tu. Tuhan layan kita dengan layannya marah. Apa dia? Ar-riya,
satu orang buat satu ibadat macam kepada Allah tapi bukan untuk Allah, dia pertontonkan kepada manusia. Macam mana satu orang dia mati, wangi badannya dengan atar lah, dengan ud lah, bakur lah, tapi hati dia ada riak. Dibawa Imam Zahabi cerita dalam Al-Kabair, dibawa satu jemaah menuju jalan ke syurga. Masa mereka duduk jauh tu, mereka duduk nampak min qusuriha, nampak dah semua dalam syurga tu, nikmat, mahligai dah semua dah nampak dah. Macam bau tu dah nak sampai dah, tiba-tiba sampai jalan ujung, malaikat kata lencongkan mereka. Semua jemaah ni jadi apa? Jamaah ni jadi apa? Hasrah. Mereka jadi macam kena torture. Dia kata, kalau tak mau bagi syurga dekat kami, tunjuk buat apa daripada awal, campak je lah dalam neraka. Berapa tempat dalam Quran Allah cerita ahli neraka ni minta kat Tuhan mati. Tuhan bagi kami matilah, senang. Kalau macam ni lah yang kata azab neraka, hang bakar kami sekali, bakar sampai putus jantung, lepas tu mati terus lah, senang. Pasal apa hang bagi kami hidup balik? Tuhan kata, aku nak bagi hang rasa azab. Aku tak kesian kat hang hari ni, aku tak kesian. Imam Ibn Katsir cerita, ikhwan, dalam tafsir pada ayat apa? Amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah, kan? Ahli surga bila dia, ahli neraka bila dia masuk dalam neraka, di antara satu benda Tuhan buat kepada mereka apa dia? Dahaga. Kan? Dahaga. Dahaganya amat-amat, nak pecah hongkong ni dahaga. Dahaga amat-amat. Merayu ke Tuhan. Tuhan, lapar ayak Tuhan. Tuhan, sakit hongkong Tuhan. Lepas tu dengar suara malaikat. Malaikat kata, lapar ayak lah. Isap ayak nanti mai. Ada ahli neraka pula kata, Tuhan, kami azab Tuhan, tolonglah, azab. Lepas tu dengar suara malaikat jawab, Tuhan tak memperkenankan doa kamu, tak suruh minta lah. Imam Ibn Katsir kata, antara dia mengadu lapak ayam dengan suara tu dibalas balik kepada dia 40 tahun. Dia kata, Tuhan, biarlah kami mati dalam neraka ni. Hari ni dia kata, dengan malaikat balas balik dekat dia 40 tahun. Oh ya Allah, ikhwan, na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Bukan azab kecil-kecil punya azab. Dan bila ahli neraka menangis ni, Imam Ibn Rajab Hambali tulis kitab pasal neraka. Ahli neraka ni menangis, air mata dia turun, air mata dia keluar daripada mata dia, keluar air mata dia keluar, sampai ada satu sapina, kapal yang besar, kalau diletak atas air mata dia, kapal itu boleh berlayar. Banyak mana dia menangis. Tuhan bagi satu jawapan yang buat ahli neraka jadi putih asa. Perkataan apa yang Allah sebut dalam Quran? Zuqul azab. Ahli neraka cukup takut dengan ayat ni. Ayat ni, ayat apa? Bila dia duduk merayu ke Tuhan, duduk mengadu ke Tuhan, tiba-tiba lama duduk mengadu tu, bertahun-tahun baru dibalas dengan satu ayat sengsara. Zuqul azab, rasalah azab tu. Menang ni ahli neraka dengar perkataan ni. Oh subhanallah, ikhwan. Tiba-tiba satu orang tu mati dengan tubuh badan yang bersih, dengan baju yang bersih. Dia mati atas rumah, atas katil yang bersih. Cuma yang tak bersih hati dia saja dekat Tuhan. Ibadat dia buat pada Allah semua ada riak. Oh Allah Ta'ala, ujub, hasad. Hasad ni menyebabkan apa dia? Fasadut ta'ah, menyebabkan kesemua ketaatan kita kepada Allah musnah. Hasad. Macam mana ambil kayu kering tu, cucuh api, macam mana cepatnya api tu makan. Kata Imam Ghazali, ini dikatakan sebagai khaba'isul khalq,
khabaisul qalbi. Apa dia? Kekotoran hati. Yang orang tak nampak, kalau dia mati dengan benda ni, dia juga dikatakan mati sebagai su'ul khatimah. Antara dua ni, dua-dua bahaya. Dua-dua kita tak mau. Tapi mana lebih bahaya? Lebih bahaya benda tak nampak. Dia attack kita daripada benda. Kesan bahaya dia sama. Cuma yang ni dikatakan lebih kena hati-hati kerana tak nampak. Tak nampak. Tak nampak satu benda. Khalid bin Ma'dan kata, hampa tahu tak, Tuhan bila tengok satu ibadat yang hamba dia buat cantik, molek, elok, tetapi orang yang buat ibadat itu la yarham bainal insan, dalam hati orang yang buat ibadat tu tak ada kasih sayang sesama mereka. Kamu tahu kan ibadat kamu tu Tuhan nak letak tak mana? Kamu tak dengar kan Nabi kata apa? Nabi kata tak beriman satu orang sekiranya dia tak boleh kasih saudara dia macam dia kasih diri dia. Kamu tak dengar ke benda ni? Macam mana dalam hati kamu tak ada sayang ke orang? Orang kalau buat salah pada kamu, kadar mana kamu nak hukum dia? Kadar salah dia lah. Kenapa kamu hukum di luar kesalahan dia? Kita nak marah orang, kita nak maki orang, kita nak kucuk orang, kita nak laknat orang, biar kadar jangan lebih. Tapi tak kesian ke orang. Kita balik, alhamdulillah ikhwan, dalam rekod hidup kita ni, minum arak tak ada, judi tak ada, zina tak ada, ambil harta orang pun tak ada, benda-benda jenayah kriminal ni kita tak buat. Alhamdulillah. Yang buat orang-orang lain. Ramai kita baca surah khabar, mati di rumah urut, mati sana, kita Allahu Akbar, apa nak buat nasib mereka. Tetapi esok bangkit di hari akhirat. Kalau kita tak ubat penyakit kita ni semua, na'udzubillah min zalik, kita pergi duduk sebelah dia akhirat. Kan? Ada kejadian dalam neraka kan, dalam riwayat Muslim, tiba-tiba ahli neraka terkejut, boom kata bunyi dalam neraka, terkejut. Tengok-tengok ada satu orang dibuang ke dalam neraka, dalam perut dia berborai-borai, dan dia jadi macam mana kalde yang orang ikat kalde dekat pengisap gandum, duduk putar macam kalde putar dengan perut terborai-borai. Tengok-tengok ahli neraka kata kat dia, malak fulan, malak fulan, fulan, kami kena hang, pasal apa hamai ke sini? Dia kata, aku suruh hampa buat benda baik, sengap-sengap aku tak buat benda baik. Aku suruh hampa jauhi benda jahat, sengap-sengap aku yang buat benda jahat. Kata Khalid bin Ma'dan, hampa tahu tak macam mana Tuhan tak suka benda tu? Pasal apa hampa biar ada dalam hati hampa? Najis di tangan, hampa tahu tak sah sembahyang. Hampa tahu, hampa basuh elok-elok, tapi najis dalam diri hampa. Pasal apa hampa tak cuci? Dan hampa rasa hampa ni bersih. Kata dia, ini sangat menarik, tapi ini kita tak ambil pun tak apa, tapi saja saya nak angkat. Ini hanya kata-kata dia saja. Apa dia kata? Dia kata Khalid bin Ma'dan, sesiapa yang merasa aman daripada su'ul khatimah, sebenarnya jalan dia adalah jalan su'ul khatimah. Siapa merasa aman, dia rasa apa? Aku tak kena. Siapa yang merasa aman? Siapa yang tak takut dengan su'ul khatimah? Sesungguhnya dengan tak ada sifat takut pada su'ul khatimah, dia berada pada jalan itu. Kerana dia hanya nampak dosa-dosa yang tapi tahu tak kata dia, ada orang buat dosa sebesar dosa tu, dia pernah bunuh 99 orang, 100 orang, tapi dia ada jiwa yang nak membersihkan hati dia. Allah telah ampun dosa dia dengan taubat dia pada Allah. Tak ada orang yang balik bertemu Allah seolah-olah barisan dia barisan jihad, barisan dia barisan alim ulama, barisan dia barisan orang yang infak besar untuk agama, tapi dia duduk di tempat yang paling Tuhan benci.
Tuhan kata aku tak terima satu dakwah hang, aku tak terima hang baca Quran, aku tak terima RM2 hang, aku tak terima hang mati di jalan aku tak terima kerana hati hang riak semata-mata, hang tak ada ikhlas. Pengsan Abu Hurairah dengar hadis itu, pengsan. Bagaimana kita boleh hidup macam ni dan kita biar hati kita terkena benda-benda macam ni? Yang akan tanggung beban adalah kita. Kalau kita buat, orang lain yang tanggung, tak apalah. Tapi masalah dia yang nak tanggung kita. Ini hati kita, ikhwan. Ini diri kita, ikhwan. Maka su'ul khatimah itu adalah mati dalam keadaan Allah tak suka. Maka biar sifat itu sifat yang zahir ataupun sifat yang batin. Paling Tuhan tak suka apa, ikhwan? Berdasarkan doa yang kita baca tadi dan ayat ni, Allah tak suka seumur hidup kita tak ada perkataan ya Allah selamatkanlah aku daripada neraka. Itu dalam riwayat Muslim. Aisyah tanya dekat Nabi kan tentang Ibnu Ju'dan, yang dia ni orang kaya besar, bagi orang makan, bagi orang tu segala-gala dia buat. Aisyah tanya, ya Rasulullah, dia ni di mana? Apa Nabi kata? Dia ahli neraka. Tapi dia punya charity untuk society dia dahsyat. Aisyah kata, kenapa ya? Macam mana jadi benda ni? Apa Nabi jawab? Tengok ikhwan, Nabi jawab. Nabi kata, Aisyah, sepanjang hidup dia tak pernah kata sekali dalam hidup dia, Tuhan ampunkanlah aku. Dia tak pernah kata. Maka Tuhan tak ampun dosa dia. Subhanallah, ikhwan. Allah Akbar. Pasal itulah Nabi, ikhwan, dia jaga diri dia elok. Dia suruh kita jaga diri kita elok. Nabi punya minta ampun pada Allah sampai datang Sayyidul Istighfar. Patut-patut lepas sembahyang bagi salam kanan, salam kiri, kita patut-patut kata Alhamdulillah lah, kita dah sembahyang selesai dah. Habis sembahyang, Astaghfirullah, ampunlah kami ya Allah, ampunlah kami ya Allah. Maka ini, ikhwan, Nabi baca. Lepas tu ayat tu tak habis takat tu. Allah suruh lagi kita baca doa, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Nanti kita tengok apa yang patutnya habis, tapi tak habis pula nah. Salah pertama mana saya pun tak tahu lah. Tapi bukan salah ibu mengandung. Jadi ikhwan, kita kena jagalah diri kita baik-baik. Jaga diri kita baik-baik. Orang tak jaga diri orang tu, orang punya pasal. Kan? Itulah. Kita banyak benda dalam dunia ni paling susah apa dia, ikhwan? Paling susah benda kita nak buat dalam dunia ni untuk Allah. Sebab akhirnya kesemua benda akan habis. Yang akan kekal dalam dunia ini apa yang kita buat yang ada hubungan dengan Tuhan tu saja. Kan? Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Itu dalam An-Nahli. Apa yang ada pada kamu, Allah kata yanfad, kesemuanya akan hancur. Nama, kedudukan, semua hancur. Tapi apa yang ada di sisi Allah, itulah yang baqa, yang kekal. Jadi apa saja kita buat ada hubungan dengan Tuhan, yang tu kekal. Apa yang kita buat tak ada hubungan dengan Tuhan, dia tak akan kekal. Sedekah ke, sembahyang ke, hatta ibadat, tilawat Quran sekalipun, kalau kita baca tu jiwa kita tak ada hubungan dengan Tuhan. Macam Abu Hurairah pengsan tadilah, kawan tu malam baca Quran, siang baca Quran, ajak lagi orang Quran. Tuhan kata hang bohong, hang bukan nak ibadat pada aku, hang nak orang panggil hang. Hang dah dapat dah. Dalam apa? Faturiha ila nahar, pengsan Abu Hurairah, dia ditolak masuk ke neraka. Itulah belum dia dapat, lain semua dah dapat dah. Kita takut lah, ikhwan. Jadi berapa memang dalam perkara dalam dunia ni, berapa perkara paling susah kita nak buat kerana Allah? 3 perkara susah nak buat kerana Allah. Boleh buat benda ni, bukan apa tadi beli kata apa, benda ni senang saja. Benda ni memang senang buat,
Tetapi yang susahnya ialah nak bagi dia duduk di atas kerana Allah. Susah. Apa nama satu? Murah, pemurah, sifat pemurah. Bagi orang makan, sedekah, orang tu semua sifat pemurah. Tapi nak buat kerana Allah, bukan kerana benefit apa, bukan kerana la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tak harap balas dunia, tak payah terima kasih pun tak apa. Nak buat pada orang kita kenal boleh, nak buat pada somebody strange ke stranger sajalah saya nak tengok boleh ke tak dia orang putih. Susah. Nak bagi dia makan, nak belanja dia, nak charity kat dia. Orang kalau masuk politik, orang kalau masuk parti, lagi susah dia nak buat. Dia nak sedekah, dia nak kena bawa lambang parti dia kat beras. Dia nak sedekah, dia nak kena bawa bendera dia besar-besar kat belakang. Dia kena apa? Kami telah menolong, kami telah berbuat. Dia kena pelekeh parti orang. Dia pun takkan tolong apa, kami je boleh tolong. Karena itu pilihlah kami. Nak buat untuk Allah ni susah, kawan. Susah. Nak tolong orang kerana Allah ni susah. Ramai orang boleh buat charity, tapi dia buat charity macam mana? Dia pergi kutip dia orang. Dia kutip dia orang, main letak kat dia, dia bagi kat orang. Bukan dia ambil poket duit dia. Bukan dia ambil poket duit dia bagi kat orang. Dia pergi kutip. Ni saya nak bagi makan lebih kurang 600 orang fakir miskin. Satu bungkus nak bagi RM6. Siapa nak infak? Bukan dia infak, dia pergi ambil infak orang. Senang lah ikhwan, infak orang senang. Memang kita tak rasa berat pasal bukan kita hanya infak. Tak kat sini. Tak. Based on apa dia? Kita tolong memberi. Dan kita pun tak pernah bagi tahu ya kan. Dalam infak kita buat, kita nak bagi sumbangan orang miskin 600 bungkus itu, kita tak pernah habaq siapa bagi. Kita habaq kita punya persatuan. Pada awal dah kita buat aja lah betul kan. Ini duit orang ramai. Duit siapa? Kalau kita bagi atas persatuan kita, kita sebut nama persatuan kita tu sampai habis ayat. Ini persatuan kami, namanya yayasan begini, enterprise ke, empire ke, semua kita habis lah. Habis lengkap. Tapi kalau kita kutip duit orang, kita bagi, kita kata ini ada satu sumbangan. Siapa yang bagi sumbangan? Kita kata adalah hamba Allah. Tak sebut pun nama orang tu. Kerja lagu ni senang buat ikhwan. Tapi untuk Allah kita buat. Untuk Allah kita buat. Susah ikhwan nak buat charity untuk Allah. Senang ikhwan. Yang kedua apa dia? Lapang dada ketika sempit. Kerana Allah. Susah ikhwan. Lapang dada boleh ketika bila nikmat masuk. Bonus masuk, bisnes cantik punya duk jalan, duit semua running cantik. Lapang dada. Kalau orang minta derma pun boleh bagi. Masa sempit. Masa itulah kawan tu nak main tumpang, kawan ni nak main minta. Mau kena kita pun sebungkus nasi je boleh beli. Member pula main bagi salam. Assalamualaikum. Kaki kanan. Kaki kanan pula. Lapang dada. Lapang dada dengan musuh. Lapang dada dengan orang kita tak kenal. Ini bukan benda senang ikhwan. Kita boleh lapang dada. Saya boleh lapang dada dengan sahabat pasal saya kenal sahabat. Lapang dada pada sahabat ni saya dapat banyak faedah. Adalah sahabat buat satu benda saya tak apa berkenan, tapi saya lapang dada. Pasal apa? Pasal saya main awal saya dapat karipak pandai-pandai. Main sampai awal. Bukan nak abang saya main awal, saya pun tak reti main lambat. Karipak bukan pandai-pandai kawan. Karipak angat-angat. Panas lain, angat lain. Orang Pulau Pinang dia tak makan benda panas, dia makan benda angat-angat. Orang Pulau Pinang dia tak makan ikan goreng tau. Dia makan ikan apa? Ikan rendang. Nampak tak? Orang tu dulu akan cakap rendang ikan lah nak makan nasi. Dia tak kata goreng ikan. Rendang ikan. Orang baru ni bila kata rendang, dia nampak makan hari raya tu.
Ni satu macam punya mangkak pula. Tapi rendang ikan. Kita makan ikan rendang, nasi putih, nasi kosong. Tapi kita nak lapang dada dengan satu orang, bila kita lapang dada, kita tak dapat faedah apa kat dia. Hanya mengharapkan Tuhan. Seperti mana Abu Bakar buat pada kawan yang minta tolong dia. Dia sangat lapang dada. Tolong aku Abu Bakar. Abu Bakar kata, aku tak boleh tolong hang. Hang salah. Ayat mata dia turun. Abu Bakar tengok ayat mata dia turun. Abu Bakar panggil dia, mai. Ta'al ya Fatah, mai. Aku tolong. Tadi hang halau aku. Bukan, memang hang patut dihukum. Tapi bila aku tengok hang beralih dengan ayat mata turun, aku teringat apakah nasib aku depan Tuhan esok. Kalau aku minta tolong ke Tuhan di hari akhirat, Tuhan halau aku macam aku halau hang, apa nak jadi kat aku? Aku tolong hang, wahai rakyat aku. Semoga Allah tolong aku di hari akhirat. Senang kan nak lapang dada lagu tu, ikhwan. Tak ada benefit apa. Yang ketiga apa? Nasihat. Nak nasihat kerana Allah ni senang, sahabat. Saya boleh bagi nasihat lagu ni. Nasihat lagu ni tambah dengan rakaman. Kita bagi nasihat kat sini, satu dunia dengar. Benefit besar saya dapat. Benefit besar. Kita mengajar agama hari ni, buka kitab, satu dunia kenal. Satu dunia kenal. Bukan kata satu dunia kenal, Jaih pun kenal kita. Oh, Jaih. Kenal. Kita bicara ceramah tak mana demai. Kita tak mau demai. Kita semai nak mengaji. Hang punya nak mengaji. Kita dapat benefit, ikhwan. Tapi ikhwan, satu orang tu buat salah. Kita nampak dia buat salah. Nasihat ni maksud dia apa? Agama tu nasihat. Kita tengok dia buat salah, hati kita nak dia dapat kebaikan. Kita pergi jumpa dia, kita pergi tegur dia, kita tunjuk salah dia, kita habaq nak perbetul ikut mana. Kita tutup aib dia. Dan kita tak cerita kat siapa-siapa. Ikhwan, senang kan nak buat benda ni, ikhwan? Nasihat senang, ikhwan. Tapi nasihat kerana Allah. Sebab kalau saya tak sayang pada sahabat, saya tak boleh nak nasihat sahabat. Katalah sahabat duduk mengaji lagu ni, tiba-tiba bersin, hacim. Alhamdulillah pun tak kata. Saya boleh bagi nasihat. Saya boleh apa? Tak terus kan. Saya boleh kona sahabat dalam sunnah ni, kita kalau bagi Allah bagi kepada kita bersin, kita kena kata alhamdulillah, lepas tu orang pula akan doakan kita. Saya boleh habaq lagu tu. Semua orang dengar, oh ya Allah, kata ustaz ni bagus Dia tengok kawan tu bersin tak sebut alhamdulillah, dia tegur, oh ustaz tu tegas. Saya dapat benefit. Saya tengok sahabat bersin, dah ambil wuduk sekali lagi, pergi ikut tepi ya sahabat. Ana sayang kat enta kerana Allah. Nabi ajak kita, Nabi yang sayang kita ajak sahabat bila bersin. Alhamdulillah dia nikmat. Nanti orang lain doa pula pada enta. Enta doa balik pada orang tu. Tak cerita kat siapa. Oh ikhwan, macam mana nak buat benda ni? Nampak simple tadi dalam cerita Bali duk kata, nampak simple, tapi nak buat kerana Allah ni susah. Nak jadikan benda tu kerana Allah supaya dia jadi baqiyatus salihat, benda baki kita tengok akhirat yang saleh. Susah kawan. Pasal tu Allah kata, sungguh-sungguh kamu cari jalan aku, berjuang untuk kamu senang akhirat, kamu kena berjuang. Orang tak mau berjuang tu orang punya pasal. Kamu jaga diri kamu elok. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Oh ikhwan, nampaknya tak habislah juga ayat ni ya. Kita tengok lagi sekali, insya-Allah ikhwan. Semoga Allah memberkati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.